boleh digambarkan oleh masyarakat majmuk di dalam cerita saya hari ini yang bertajuk Taman Muafakat. Tersebutlah kisah di sebuah pinggir bandar terdapat sebuah taman perumahan yang dikenal sebagai Taman Muafakat. Taman Muafakat merupakan sebuah taman perumahan yang terkenal dengan suasana tamannya yang sangat harmoni dan sentosa. Ramai penduduk di sana tinggal dalam keadaan yang bahagia dan sukaria kerana masyarakatnya yang sangat peramah serta sangat membuktikan semangat kejiwanan dalam diri setiap masyarakatnya. Di dalam Taman Muafakat ini terkenal seorang budak lelaki yang bernama Amir. Dia berumur 10 tahun, sangat aktif orangnya dan selalu beramal mesra dengan semua lapisan masyarakat. Sikapnya bukan seperti keras sombong. Amir sentiasa menolong ibu bapanya ketika di rumah dan tidak aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan buat kita semua. Cerita saya bertajuk Seketik Potret. Di sebuah kampung tinggal seorang kanak-kanak perempuan bernama Meme. Dia telah diasuh oleh ibu bapanya dengan penuh kasih sayang. Dia diajar agar bersopan santun, membantu orang yang susah, dan mematuhi peraturan sekolah. Sejak kecil lagi, dia sentiasa bersikap baik terhadap semua orang. Pada suatu hari, Meme berjalan pulang dari sekolah sambil menyanyi lagu kegemarannya. Tiba-tiba, dia ternampak dua orang kanak-kanak perempuan sedang duduk di tepi longgang berhadapan rumahnya sambil mengusap kaki mereka. Meme segera menghampiri mereka. Meme ternampak kaki mereka luka dan berdarah. Salah seorang kanak-kanak itu pun menceritakan kejadian yang telah berlaku kepada Meme. Semasa mereka berjalan pulang, mereka telah dikejar oleh seekor anjing liar. Mereka merasa sangat takut, lalu lari hingga terjatuh. Oleh sebab itulah kaki mereka luka dan berdarah. Tanpa berfikir panjang, Meme terus mengajak mereka untuk singgah ke rumahnya. Meme mengambil ubat dan membantu mereka berdua menyapu ubat pada luka mereka. Meme sempat berkenalan dengan mereka. Rupa-rupanya, mereka belajar di sebuah sekolah yang sama. Cuma pada suatu hari, semasa sedang tidur pada waktu petang, penjaga itu terkejut lalu terjaga daripada tidur oleh nyanyi tukang kasut itu. Dia berasa marah dan berfikir bagaimana dia boleh memberhentikan tukang kasut itu daripada menyanyi-nyanyi. Penjaga pun pergi ke rumah tukang kasut. Tukang kasut menyambutnya dengan mesra. Apa yang membuat awak selalu menyanyi dengan riangnya? Tidakkah kau mahu lebih banyak wang supaya kamu dan keluarga boleh membeli barang-barang yang cantik dan tinggal di rumah yang lebih besar? Tanya penjaga itu. Ha ha ha, saya seorang yang ceria. Saya tidak fikirkan itu semua sebab saya tahu saya tidak mampu untuk mendapatkannya. Kata tukang kasut, saya akan tolong kamu jika kamu tolong jaga dushin emas saya di dalam karung ini. Saya akan beri kamu upah yang lumayan. Tukang kasut itu berfikir kerja itu sudah tentu senang untuk dilakukannya. Dia pun menggali sebuah lubang di kebunnya.
lalu menanam garam. Tinggal berdua bersama neneknya, keras hatinya umpama batu. Mei, mengapa kamu asyik terperak di rumah sahaja? Pergilah bermain-main dengan jiran-jiran di luar, kata Nek Ma. Siapa yang suka akan Mei cacat, Nek? Kata Mei dengan nada yang marah. Sikap Mei yang tidak gemar bergaul dengan orang lain tidak disukai oleh neneknya. Mei hanya memerak di rumah dan tidak mampu bersosial dengan sesama. Mungkin ini kerana Mei anak istimewa, kakinya tidak sempurna. Mei masih teringat peristiwa pahit yang tidak dapat dilupakannya. Sewaktu itu, dia bersekolah di bandar dan tinggal bersama keluarga makciknya. Dia selalu dibuli, dicerca dan dihina oleh murid-murid yang lain. Peristiwa tersebut masih berbekas di hati. Pasti anda semua tidak sabar mendengar cerita saya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang memberi iktibar dan boleh dijadikan teladan kepada kita semua. Terimalah hawa telinga dari para saya. Anak terhaka membawa sengsara. Tersebutlah kisah nun jauh di pedalaman. Tinggalnya sepasang suami isteri, si Lenca dan isterinya si Guntur. Kehidupan mereka sangat miskin. Ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama si Lancang. Mereka sangat sayang akan anaknya itu. Apatah lagi anak mereka itu satu-satunya anak tunggal yang mereka ada untuk curahkan kasih sayang bahkan mendatanginya yang penuh. Walaupun suami isteri ini terpaksa mengorbankan jiwa dan raga membesarkan anak mereka, tidak sedikit pun lelah tuah, asalkan dapat membesarkan anak mereka dengan baik. Kasihnya ibu membawa ke surga, kasihnya ayah tiada terhingga. Si Lancang mempunyai impian yang besar dan bercita-cita untuk membebaskan dari belenggu kemiskinan. Tambahan pula melihat ibu dan ayahnya yang semakin tua. Lihat dari kedua tangan dan dahi pun sudah menendekan. Si Lancang suka berburu dan mendang santai kerana sering melihat ayah yang mencari rezeki. Terdetiklah fikiran Lancang untuk menjadi kaya raya. Nasiblah di zaman klasik, kalau di zaman pada kini habis meneraki LCC mahu dibelinya. Pada suatu hari, sedang asyik Lancang mencari rezeki di hutan. Kedengaran guru di langit amat menggerukan. Petir sama menyambut dan awan mulai gelap sehingga menabur mengundang. Namun ayah Lancang masih belum pulang. Tiba-tiba beribu melanda. Semalam-malaman hujan masih tak berhenti sehingga matahari muncul bersinar lagi. Tiba-tiba sekumpulan beberapa pemenyegah si Lancang dan ibunya. Mereka membawa berita yang amat menedihkan, iaitu tentang kematian bapanya yang hanyut di bawah air bah. Tinggallah dua orang anak beranak, si Lancang dan ibunya. Dia mengangkat kedua-dua belah tangan dan berseru meminta doa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada si Lancang bahawa dialah ibu kandungnya. Tiba-tiba petir berdentum dan angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terombang ambing dipukul ribut. Keadaan pada masa itu sungguh cemas. Ketika itu barulah anak Lancang berasa amat kesal. Dia insaf bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Oh ibu, ampunkanlah Ananda, teriak anak Lancang, tetapi sudah terlambat. Gelombang yang kuat telah memecahkan kapalnya. Setelah ribu pedang, kapal yang pecah dan anak-anak kapal termasuk si Lancang telah bertukar menjadi batu yang besar.
Demikianlah kisah seorang anak durhaka membawa sengsara yang memberi pada pengajaran. Ingatlah sebagai anak kita perlu mengenal jasa ibu dan bapa kita. Beringatlah warga dewan sekalian, tanpa mereka kita tidak dapat melihat dunia ini. Sekian, terima kasih. Fikir-fikirkan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada semua. Tajuk cerita saya berbunyi Pondok. Hari ini merupakan hari cuti pondok pertama. Yusof dan Chen mengambil keputusan untuk pergi ke dusun bawahan milik Pak Leman. Mereka berdua ingin membantu Pak Leman menguntit bawahan untuk dijual di pasar. Yusof dan Chen merupakan sahabat karib. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Pada pagi itu, Yusof bangun lebih awal. Selepas menunaikan solat subuh dan bersarapan, Yusof membantu ibunya menyapu dan membakar daun-daun kering yang ada di halaman rumah. Begitulah juga dengan sahabatnya, Tijen. Tijen merupakan anak tunggal kesayangan Encik Wong dan puannya. Tijen sangat rajin membantu keluarganya. Suatu hari, Tijen meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya untuk pergi ke kebun Pak Leman. Tijen berkasihan melihat Pak Leman kerana Pak Leman sudah tua, malah terpaksa bekerja sendirian. Tijen ingin membantu Pak Leman memetik buah-buahan. Yusof rakan kepala Tijen akan terus serta membantu Pak Leman. Mereka berdua sudah berjanji dengan Pak Leman untuk menolongnya. Sebelum pergi, ibu dan ayah Tijen mengingatkan mereka berdua supaya berhati-hati dan tidak menyusahkan Pak Leman. Mereka pun tiba di tempat yang dijanjikan. Yusof dan Tijen pun berjalan melintasi kebun-kebun kepunyaan orang-orang kampung. Perjalanan ke kebun Pak Leman mengambil masa kira-kira 1 jam. Dalam perjalanan, Tijen mengajar Yusof mengikut jalan pintas supaya mereka tidak lewat tiba di kebun Pak Leman. Yusof dan Tijen pun berjalan meredah sama-sama dan bertukar untuk pergi ke kebun Pak Leman. Semasa dalam perjalanan, Tijen ternampak sebuah pondok. Ada pondok misteri lah. Setahu saya, tidak ada penghuni di situ. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pondok itu, kata Tijen keheranan. Mereka pun berjalan perlahan-lahan menuju ke pondok tersebut. Mereka mentai ke dalam pondok itu dan mendapati ada 2 orang pemuda sedang nyenyak tidur. Di sekeliling mereka terdapat banyak yang suntikan. Yusof dan Tijen enggan membiarkan perkara itu begitu sahaja. Mereka pun beredar dari tempat itu. Mereka terus pergi ke rumah Tok Penghulu untuk mengadukan perkara itu. Yusof dan Tijen mahu 2 orang penagih itu menerima akibatnya. Ini tidak boleh jadi. Kita tidak boleh biarkan 2 orang penagih itu berkacau di kampung kita. Balas Tok Penghulu. Yusof, Tijen, tolong panggil Encik Rayu, Pak Husin tak cukup ke sini. Tolong mesti selesai perkara ini hari ini juga, kata Tok Penghulu. Tidak lama kemudian, Yusof dan Tijen datang semula bersama-sama dengan Encik Rayu, Pak Husin dan Cikgu. Mereka semua bergegas pergi ke tempat persembunyian penagih-penagih itu. Setibanya di pondok itu, Tok Penghulu mengarah orang-orang kampung
mengepung pondok tersebut. Tuan Kun masuk ke dalam pondok itu dan mendapati ada 2 orang penagih sedang tidur lena. Orang-orang kampung segera mengikatkan 2 orang penagih itu sambil menunggu ketibaan pasukan polisi. Beberapa menit kemudian, 2 kereta polisi tiba. Kedua-dua penagih itu telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuan Kun dan orang-orang kampung merasa sangat gembira kerana kampung itu telah terhindar daripada perkara-perkara dan perbuatan yang tidak bermoral ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Tijan dan Yusuf kerana segera melaporkan perkara itu kepadanya. Keluarga Tijan dan Yusuf juga merasa sangat bangga dan gembira kerana mempunyai anak yang bertanggung jawab. Kawan-kawan sekalian, wajarlah kita bersatu tanpa mengira kaum dan agama demi membasmi perkara yang tidak bermoral ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Menggigil melihat Ki Ujang pengesanan COVID-19. Sudah 2 hari dia mengalami simptom demam dan batuk. Tegaknya terasa sangat perih seperti terbakar apabila menelan airnya. Meling segera meminta ahli keluarganya dan kontak rapat dirinya untuk membuat ujian pengesanan COVID-19. Dia sangat risau akan keadaan ibu dan ayahnya yang sudah berusia. Meling juga sangat risau akan keadaan kakaknya yang sembuh sejak kecil. Mereka golongan berisiko. Ki ujian pengesanan COVID-19 menunjukkan keputusan negatif ibu dan ayahnya. Mata Meling tajam bagai pisau apabila melihat 2 garisan merah pada Ki ujian kakaknya. Dada Meling tadi hendak pecah, risau apa yang akan terjadi. Dia membayangkan berbagai keadaan sakit COVID-19. Air matanya mengalir lacu. Pada malam yang itu, sebuah ambulans Kementerian Kesihatan tiba di hadapan rumah Meling. Meling dan kakaknya perlu dibawa ke pusat kuarantin, manakala ibu dan ayah Meling dikehendaki kuarantin di rumah. Malam itu, udara dingin yang menusuk tulang tidak sebanding dengan keangkuhan yang meresapi hati Meling. Mereka tiba di pusat kuarantin yang sesak dengan orang ramai. Kedengaran deru nafas dan batuk tanpa henti saling bersahutan. Pada keesokan pagi, bunyi batuk yang amat kuat didengari oleh Meling. Meling terlihat Meling meringkuk sambil menggosok-gosok perut dan lehernya kerana tidak dapat menahan kesakitan. Itu bantu-bantu pakai air dengan tebing. Setiap hari, Pak Syikari tidak pernah lupa menghantarkan makanan kepada ibu dan ayah Meling. Dia akan menghantar sayur-sayuran, ikan, ayam, roti dan sebagainya. Pak Syikari yang baik hati akan memberikan kata-kata semangat kepada ibu dan ayah Meling. Selang beberapa hari pula, Encik Subaman yang akan membeli barang keperluan untuk mereka. 14 hari kemudian, Meling diperkenalkan pulang ke rumah setelah ujian pengesanan COVID-19 menunjukkan keputusan negatif. Berat sungguh langkah Meling kerana dia datang bersama dengan Meling, tetapi pulang seorang diri. 3 minggu penantian yang penuh tebaran antara hidup dengan mati. Kegembiraan mewarnai keluarga Meling semula apabila mendapat berita bahawa Meling sudah sedar daripada ditidurkan. Wajah ibu dan ayah Meling sebelum ini redup dan sedih bertukar kepada gembira dan ceria.
telah dimakbulkan Tuhan. Setelah mendapat rawatan dan pemerhatian doktor yang penuh dedikasi di hospital, Meme diperkenalkan pulang ke rumah. Merah tersebar ke seluruh pelosok kampung dan semakin banyak penduduk yang menyokong bawang putih. Pada suatu hari, bawang merah bertemu dengan bawang putih. Bawang merah bertanya dengan marah, mengapa bawang putih menyebarkan berita yang tidak benar tentang dirinya. Bawang putih menjawab dengan sinis bahawa dia lebih layak menjadi penghulu berbanding bawang merah, lalu berlalu pergi dari situ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa sudah tamat. Kita pun berenang dan mencari ikan baru dan sotong. Tiba-tiba, kita ternampak suatu bayang yang besar. Dengan pantasnya, kita bergerak ke arah tersebut. Alangkah terkejutnya, kita ternampak seekor ikan jonya berenang laju ke arah mereka. Kita segera bersembunyi di sebelah batu dan berdoa agar ikan baru dan sotong tidak dijumpai oleh ikan jerung. Semasa mereka menyerut di belakang batu karang, mereka melihat kawan-kawan dimakan oleh ikan jerung kerana tidak bersepakat membuat keputusan. Ikan baru, sotong dan ketam hanya mampu melihat ikan jerung menyerang dan memakan ikan-ikan kecil dengan ganas. Memuji-muji dirinya. Lalat dalam pula memberi semut sambil berkata, semut bekerja kuat untuk menyerang kehidupannya. Lalat tidak perlu bekerja kerana dapat merasa semua perkara yang baik. Semut merasa marah yang membalas kata-kata lalat itu. Sebenarnya, lalat tidak sedang yang dihalang. Setibanya di sana, dia membuka mangga, menawarkan lalat yang terletak di tepi pantai, lalu menaiki tangga menuju ke puncak menara itu. Sedang dia memerhatikan keadaan laut dengan teropongnya, tiba-tiba Hang Seng terlihat sesuatu. Rupa-rupanya terdapat beberapa buah kapal angkatan tentera Siam sedang menuju ke kawasan pantai. Hang Siang yang mula ketakutan itu pun segera berlari dengan sepintas kilat menuju ke rumah Tun Perak untuk menyampaikan berita itu. Setibanya di rumah Tun Perak,